Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini bersama lagi dengan Cikgu Nur Darina. Ini menunjukkan kepada pelajar yang menonton video Cikgu iaitu karangan berformat iaitu tentang jenis perbualan ataupun disebut dialog. Walaupun begitu, karangan jenis ini ada dua jenis ya pelajar-pelajar, iaitu terbahagi kepada dua jenis, iaitu karangan jenis perbualan dan dialog, dan lagi satu jenis ialah temu ramah atau wawancara. Perbezaannya ialah sekiranya untuk karangan perbualan dan dialog, pelajar hanya menulis karangan ini yang berkisar tentang perbualan biasa, sehari-harian bersama keluarga ataupun bersama rakan-rakan, sama ada menerusi telefon, alam maya, contohnya di internet, video call, WeChat, Facebook, ataupun secara bersemuka, berhadapanlah, bertemu. Jadi, ini dipanggil perbualan, karangan perbualan dan dialog untuk perbualan biasa. Tetapi untuk karangan jenis wawancara dan juga temu ramah, ia lebih tertumpu kepada perbualan rasmi untuk orang-orang yang berpangkat dan mempunyai kedudukan. Itu adalah perbezaan untuk karangan jenis perbualan yang kita perlu berbual-bual. Okey? Jadi di sini cikgu hanya menerangkan tentang karangan jenis yang pertama iaitu perbualan dan dialog. Dia khususkan untuk perbualan biasa bersama rakan, keluarga dan sebagainya yang sehari-harian kita bercakap. Okey? Jadi di sini cikgu akan tunjukkan contoh karangan berformat jenis perbualan dan dialog. Iaitu mari kita tengok sama-sama iaitu apa teknik ataupun format dalam menulis karangan jenis perbualan atau dialog untuk perbualan biasa. Jadi di sini apa yang penting apabila kita hendak menulis karangan perbualan ataupun dialog, yang paling penting perlu ada watak. Wataknya semestilah sekurang-kurangnya 2 watak atau lebih. Baru menunjukkan karangan itu adalah karangan jenis perbualan ataupun dialog. Mesti sekurang-kurangnya 2 watak atau lebih. Itu pelajar kena tahu. Okey, jadi di sini kita boleh nampak di sini cikgu telah tunjukkan contoh di mana apabila kita hendak menulis watak, watak itu adalah nama yang boleh kita reka sendiri. Contohnya di sini cikgu letak hanya 2 watak sahaja, iaitu Farhan dan Wong Ji. Jadi di sini ada 2 watak, di mana wataknya mestilah ditulis di sebelah kiri kita, di sebelah tangan kiri kita. Kemudian apabila kita telah menulis watak ataupun nama, kita hendaklah menulis tanda noktah bertindih. Ini adalah tanda noktah bertindih. Tetapi pelajar perlulah menulis tanda noktah bertindih ini selari supaya ia nampak lebih tersusun dan teratur apabila kita hendak menulis karangan perbualan ataupun dialog. Okey, jadi pelajar perlulah menulis dalam keadaan selari seperti contoh yang cikgu tunjukkan ini. Okey, jadi kita akan nampak lebih kemaslah karangan perbualan kita itu. Jadi dalam karangan perbualan dan dialog ini, mula-mula sekali pelajar perlulah memperkenalkan diri. Sama ada dengan cara memberi salam, bertanya khabar dan sebagainya yang berkaitan untuk memperkenalkan diri kita. Contohnya di sini, cikgu letakkan watak yang pertama yang memperkenalkan diri ialah Farhan. Jadi Farhan telah memperkenalkan dengan menyebut hai. Hai, selamat petang, Assalamualaikum, salam sejahtera dan sebagainya boleh digunakan dalam perbualan dan juga dialog mengikut
kaum masing-masing. Okey? Jadi di sini ini adalah hai, sudah lama kita tidak bertemu. Jadi ini menyebutkan ayat seru kerana ada tanda seru di belakang yang cikgu telah tunjukkan di sini. Okey? Jadi pelajar dalam menulis karangan perbualan dan dialog ini, pelajar sekurang-kurangnya boleh menguasai perkataan perbualan dan juga kata seru. Okey? Dan ayat perintah pun pelajar perlu menguasai. Kemudian, perlu penting dalam perbualan ini ialah mesti ada persoalan dan juga jawapan. Setiap soalan mesti ada jawapan, bukan? Jadi setiap soalan yang dikemukakan ataupun yang ditanya perlulah diberikan jawapan. Jadi di sini contohnya, kamu sedang buat apa? Apa ini merupakan ayat tanya. Jadi soalan dalam kita menulis karangan perbualan dan juga dialog, mestilah pelajar-pelajar mahir dalam menulis ayat tanya. Ada pelbagai ayat tanya iaitu apa, bagaimana, siapa, adakah, berapa, bila, di mana dan berbagai lagi. Mengapa? Okey, pelajar boleh hasilkan ayat tanya mengikut kreativiti pelajar masing-masing. Jadi di sini dia telah bertanyakan soalan, jadi Wong Ji ni perlu menjawab soalan bagi apa yang ditanya oleh Farhan. Okey, jadi di sini, hai Azman, saya sedang membaca buku penulisan bahasa Melayu. Jadi dialog ataupun perbualan kita ini mestilah berdasarkan arahan dan maklumat yang diberikan. Okey? Dan setiap soalan yang kita buat di dalam karangan perbualan ini perlulah jawapannya bersesuaian dengan soalan yang ditanya. Okey? Jadi ini adalah cerita tentang pembelajar dalam membaca buku penulisan bahasa Melayu. Jadi kita tengok pula secara ringkas cikgu menerangkan ini untuk pendahuluan dan isi-isinya bolehlah kita ceritakan tentang penulisan bahasa Melayu. Okey, untuk pengakhiran karangan, jadi di sini cikgu telah tunjukkan untuk penutup bagi karangan perbualan dan juga dialog ini, sebaik-baiknya gunakanlah kata siasan ataupun peribahasa. Kerana ini menunjukkan kita boleh menambah markah dalam bahasa. Peribahasa ini sangat bagus di pelajar-pelajar dalam kita letakkan, kita masukkan dalam karangan kita. Menunjukkan kita boleh menguasai bahasa Melayu dengan baik. Okey, jadi pada pengakhiran perbualan ataupun dialog ini, pelajar perlulah menutup bahasa dengan kata perpisahan. Contohnya di sini, cikgu telah tunjukkan kata perpisahannya ialah baiklah Wong Ji, ya, baiklah Wong Ji. Ada pelbagai lagi kata perpisahan yang pelajar boleh buat. Contohnya jika kita menelefon, di dalam telefon, pelajar boleh cakap selamat tinggal, nanti saya akan menghubungi awak kembali, semoga kita berjumpa lagi, sekiranya kita berjumpa secara bersemuka. Okey? Dan pelbagai lagi bahasa-bahasa untuk perpisahan yang boleh pelajar gunakan yang bersesuaian. Okey? Jadi inilah contoh karangan perbualan ataupun dialog yang cikgu tunjukkan kepada pelajar. Semoga pelajar boleh mengambil manfaat daripada contoh yang cikgu bagi ini supaya dapat memberikan sebagai bahan dorongan kepada pelajar dalam menulis karangan perbualan dan dialog ini. Jadi sampai di sini saja, kita berjumpa di lain kali. Terima kasih pelajar-pelajar yang menonton video cikgu pada hari ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera.